Excuse me, can Yeah? you put a mask on, please? I am wearing a mask. Hello? Where is your mask? It's right here. Where? Right here. Put your mask. Oh I'm my wearing a mask. God. Okey, baik. Ada peraturan dia. Baik, peraturan ini peraturan SPR bukan di landasan kesihatan dan kerajaan. Baik. Terima kasih. Duduk jauh. Kalau you datang dekat, saya pakai. Kalau you datang dekat, 3 kaki saya pakai. Kalau jauh, saya tak pakai. Semua WHO, Kementerian Kesihatan, semua kalau jarak jauh tak payah pakai. Kalau tidak susah. Nak cakap macam mana? Percakapan itu tak adalah, dahlah kempen susah. Jumlah orang terhad, tempat terhad. Buat pilihan raya, kamu yang nak minta pilihan raya. Orang tengah susah, orang tak ada kerja, tak ada wang. Belanja untuk rakyat. Bila kamu adakan, kamu buat peraturan-peraturan yang menyusahkan orang. Ini saya nak mula ni. Baik. Tapi ini peraturan dibuat oleh SPR yang kadang-kadang pegawai terpaksa beritahu. Itu tak apa. On record dia kena beritahu. Tapi saya rasa tak boleh, tak praktikal. Saya datang tadi duduk, saya tak pernah buka. Ya, itu saya tahu. Isteri saya pun doktor. Tetapi bila bercakap jauh macam ni, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria diucapkan kepada anda semua. Ya, JDT Johor Darul Takzim yang cukup popular dengan tim bola sepaknya. Apabila berlakunya perlawanan bola sepak, maka bangsa Johor, rakyat Johor, akan beramai-ramai memberi sokongan di depan kaca televisyen ataupun mereka naik bas beramai-ramai. Itu pun kalau zaman belum PKP, zaman belum SOP dulu kan. Memang meriah, haluan gendang dan sebagainya. Jadi mereka bersatu dalam tu memberi sokongan. Tapi dalam masa sama sekarang ni, yang lebih hangat sekarang ni apabila tibanya musim pilihan raya, PRN. Saya tak berapa faham sangat pasal politik ni, tetapi apa yang saya nampak kat sini, kenapa berlakunya PRN ni adalah kerana senang cerita kalau kita nak bagi tahu sebabnya adanya tikam belakang, rebut kuasa, gila kuasa, jatuh-menjatuhkan antara satu sama lain di kalangan ahli politik atau pemimpin-pemimpin politik tersebut. Dan baru-baru ni ada viral pakcik yang tak puas hati. Seorang tu merakam dalam kereta yang 2-3 orang pakcik tu. Dia isunya saya rasa pasal nak gantung ataupun gantung bendera macam itulah. Nak gantung bendera ke, nak pacak bendera ke kan. Jadi bergaduh. Saya nak bagi tahulah macam ni Kalau perlawanan bola sepak ni, kita duk bagi sokongan bagi nak gila, tapi itu semangat kesukanan namanya, tetapi kita yang sebagai saya lah, IC Johor lagi, kita yang menyokong ni, kita dapat apa sebenarnya? Kita dapat kepuasan. Tapi pemain-pemain JDT tetap mendapat tajaan, gaji mereka yang cukup lumayan. Kita dapat apa? Habiskan duit tiket, habiskan duit petrol dan sebagainya lah, beli jersey ke, beli t-shirt ke, beli apa, gendang gedung ke, semuanya lah itu yang kita dapat. Kita dapat habiskan duit kita dalam memberi sokongan. Itulah yang dinamakan semangat kesukanan. Begitu juga dengan politik. Ada yang kata, yelah zaman dulu tak dapat dinafikan, RM50 untuk bawa bendera, berarak dengan motor, dapat t-shirt, tapi mengundi pun tidak, berdaftar undi pun tidak. Macam itulah cerita dia kan. Ataupun yang mendapat orang kata macam semangat politik ni kan, mereka bagi nak gila akhirnya pemimpin yang mereka sanjung tu menang lah, contoh, tak kira lah parti mana, dan menjadi menteri ke ataupun memegang jawatan dalam kerajaan negeri tu ataupun kerajaan pusat ke, macam itulah. Nampak? Mereka pun dapat gaji, duduk dalam bilik aircon, tapi yang pakcik-pakcik ataupun penyokong-penyokong tega terjerit-jerit bagi nak gila ni dapat apa kan? Nampak kat situ. Jadi pasal PRN ni, PRN dia lepas tu PRU. Jadi adakah PRN ini, saya tak faham politik, saya tanya ni, boleh bantu saya di ruang komen tak?
PRU nanti Johor, Melaka dan Sabah macam tu. Adakah akan terbabit dengan PRU? Terbabit kan? Jadi macam buang masa lah. Okay? Tapi tak apa kan? PRN ni PRN. Okay? Lepas tu kita tengok siapa yang menang dan kita tengok dia punya rentak dia apabila terbentuknya kerajaan negeri. Dan selepas tu PRU jika ada, betul ada, kalau ada kita tengok masa tu mungkin mereka yang menang PRN ni dan berjaya tubuhkan kerajaan negeri. Lepas tu macam mana dia punya rentak dia? Adakah akan ditendang terajang oleh rakyat ketika mengundi nanti? Nampak kat situ. Okey. Tak apa. Macam ni saya nak cerita sikit. Saya ni menunggang motosikal, anda pun ramai yang penunggang motosikal. Kita pakai helmet sebab apa? Kadang-kadang kita helmet tu yang kita kelakar ni, helmet ni ada sirim. Sebab terdapatnya kes peniaga yang jual helmet, jenama apa saya lupa, barangnya dirampas oleh pihak custom kerana tak ada sirim, walaupun helmet tu jenama popular dan mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Dia ada dot ke ada benda pula tu kan, dan digunakan oleh pelomba-pelomba bertaraf profesional untuk perlombaan lah. Tapi bila tak ada sirim, dia dirampas, risikonya dirampas dan dia pun meluahkan perasaannya. Okey, cuma helmet sirim, helmet dekat Malaysia ni satu brand, saya tak nak sebut lah, memang kelakar lah. Helmet tu kalau kita pakai, jari kiri kanan, tangan kiri kanan ni boleh masuk dia punya span tu, tapi ada logo sirim. Helmet tu pun murah. Jadi sebenarnya orang yang pakai helmet ni kadang-kadang dia tak ikat pun tali tu, dia je letak macam tu je. Jadi pakai helmet untuk apa? Bukan untuk menyelamatkan kepala, tetapi untuk menyelamatkan duit poket daripada kena saman. Nampak kat situ. So apa kaitannya dengan video saya ni? Yang video yang berkaitan dengan kes video viral Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bukannya parti politik mana lah. Undi saya rahsia tau. Cuma saya tertarik. Beliau ditegur kerana bagi ceramah tak pakai mask, tetapi dia sawan balik kan. Mamat tu saya rasa dia akan jadikan diri dia atau video ni sebagai satu kenangan untuk anak cucu dia. Dia yang brother ni kena sound balik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita saksikan videonya. Dia kata tak perlu nak pakai mask sebab ada jarak. Ketika di parlimen pun speaker pun ada bagi kebenaran kepada mana-mana YB yang berucap untuk masa berdiri, berucap boleh buka mask. Okey. Nampak kat situ. So apa kaitannya dengan helmet tadi? Iaitu sekarang ni kita tengok kat luar, kalau kita menghadiri majlis jamuan, majlis kenduri dan sebagainya, majlis keramaian, dan pergi ke tempat makan, beria-ia kita scan QR code, MySejahtera, pakai mask, tapi bila duduk tak pakai mask pun. Adakah apabila duduk makan penyebaran penyebaran virus itu tidak berlaku? Jadi tak relevan sebenarnya pakai mask ni. Okey, tapi kita tengok kalau kat restoran ke apa ke, yang pakai mask pekerja dia pun pakai dekat ni kan, dekat dagu, sebab dah jenuh dah kan. Jadi sekarang ni orang yang pakai mask kat luar tu, walaupun dia duduk seorang dalam kereta, dia menunggang motosikal dalam kereta seorang-seorang, kenapa dia pakai mask? Dia takut kena saman. Ada lagi kena saman tu? Ada lagi ke? Okey. Jadi untuk mengelakkan terlupa kan, dia sebenarnya tak payah pakai mask pun ketika dalam kereta seorang-seorang ataupun menunggang motosikal seorang-seorang. Okey. Tapi disebabkan dia takut terlupa nak pakai mask apabila berada di tempat yang ramai orang. Nampak kat situ. So saya cuma nak selitkan lah, kekuatan vaksin ni kat mana? Dah sampai dos ketiga ni, masih lagi nak pakai mask ni sampai bila? Tanya. Janganlah marah pula KJ. Itu pun kalau KJ tengok video saya, KKM. Tanya relevannya kat mana mask ni. Sebab ada video saya tengok di Singapura, kajian menunjukkan bahawa hanya mereka yang bergejala saja ataupun tidak sihat ataupun demam yang perlu pakai mask. Yang sihat walafiat ni lebih-lebih dah habis 2 dos ataupun dah booster dose, tiada apa-apa gejala, tiada demam, tak payah pakai mask. Okey? Jadi ni tanya sampai bila nak pakai mask ni, sedangkan pakai mask pun macam tak ada makna. Bila tiba nak pergi jamuan, sampai tempat duduk, buka mask juga nak makan. Lebih baik pakai mask tu kalau diwajibkan, tak payah dibenarkan ni. Buat macam dulu PKP, bungkus, makan bungkus. Kenduri pun berkat, bontrot orang Jawa kata, bawa balik kan. Ni belum lagi cerita pasal ni nak kempen PRN Johor ni.
Kan? Lepas tu tengok sana sini konsert, tengok sini persembahan, tengok sini kumpul, tengok sini. Tapi dalam masjid masih lagi kena patuh SOP dengan apa? Tak nak wujudnya kluster masjid. Allahu Akbar. Kan? Jadi macam tak ada semangat lah, macam tak ada seronok je. Sekarang-kadang ni kena tengok orang dalam masjid ikut SOP, tapi kat luar lepak warung tak ada ikut SOP. Nampak kat situ. Tapi mungkinlah disebabkan tak ramai yang ke masjid, kan? Dan mungkin juga disebabkan ramai yang tak ada semangat nak ke masjid. Walaupun mereka dah suntik 2 dos ataupun dah booster dos, mereka semangat mereka nak ke masjid tu tak ada. Sebab apa? Mereka rindukan nak rapat, mereka rindukan nak bersalam. Nampak? Tapi benda tu tak boleh. Jadi semangat dia nak pergi ke masjid tu tak ada. Dia rasa macam aura tu sebab bila masjid Assalamualaikum, nampak? Bersalaman. Okey, pasal gelap ni. Jap. Okey, nak bersalaman. Nak berbual, nak bermesra, rapat, tapi tak boleh. Nampak kat situ. Kan? Tengoklah nanti lepas PRN Johor ni, kan. Risau juga tiba-tiba PKP, tiba-tiba kan. Dan sana sini mereka dah tak ada penjarakan apa semua. So kat sini saya tak nampak lah bahawa adanya lagi risiko disaman kerana tak ikut SOP. Risiko disaman lah kerana tak ikut SOP. Sebab apa? Saya tengok politik. So kadang-kadang kita kesian apabila saya tak pasti sama ada rayuan boleh dikurangkan ke saman yang saya kata dengar tak kemas, tak ikut SOP kena saman sampai 10,000 untuk pemilik restoran, ada yang 1,000 oleh pelanggan ataupun individu orang awam yang tak ikut SOP. Nampak kat situ. Jadi itulah maknanya pakai mask ni kena faham. Okey, kalau boleh KKM kaji balik, okey, bahawa yang pakai mask ni mereka yang bergejala sahaja. Sebab saya tengok cara guna mask pun dah tak betul, pakai kat dagu. Okey. Dan kalau boleh kena faham lah macam mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim jawab. Okey. Dia ikut jarak dan dia berada di atas pentas. Okey. Yang terbaru saya tertengok apa anugerah juara lagu kan, TV3. Nampak pengacara dia dah tak pakai mask dah. Sebab apa? Duduk dua pentas di atas pentas jauh daripada penonton. Dan dua-dua pengacara itu adalah orang kata sihat walafiat pada malam tersebut. Okey. Dan yang lain tengok pembaca berita pun sama. Gila nak pakai mask, nak menyebut. Satu lagi saya kena bagi tahu lah kalau lama sangat pakai mask, lepas tu duduk bercakap kan, Alio keluar menyembuh. Dia punya bau kan. Tapi tak apalah kan. Mask tu kan murah kan. Tapi saya silap, itulah. Jadi itulah tersilap kata terkasar bahasa. Saya seperti biasa memohon ampun dan maaf. Okey. Daripada hujung rambut sampai ke hujung kuku jari kaki saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.